Okey, pastinya saya mesti tidak boleh lari daripada manifesto Barisan Nasional. Selari dengan manifesto, slogan manifesto kita iaitu untuk kestabilan kemakmuran. Jadi yang pentingnya adalah untuk menstabilkan politik, kerana seperti kita tahu syarat untuk kemakmuran ini adalah kestabilan dari segi politik. Jadi ini akan dijadikan sebagai satu garis panduan saya, dan yang pastinya adalah fokus kepada ekonomi itu penting. Ya, kita telah berjaya seperti saya sebutkan tadi, dari segi KDNK kita mencapai sehingga 14.2%, pengangguran dapat dikurangkan. Jadi perkara ini akan kita teruskan. Mungkin kita akan menambah baik mana-mana kekurangan yang perlu kita tambah baik, dan fokus merangkumi semua. Dari segi wanita, dari segi belia, sebagai contoh belia, dari segi kekurangan pekerjaan, ya, dari segi yang itu kita akan memberikan fokus juga di dalam apabila saya kalau diberi ruang untuk mengambil alih kerajaan ini. Dan ramai yang bercakap soal kabinet saya terlalu besar. Saya akui memang terlalu besar, dan pastinya saya akan mengecilkan kabinet saya. Dan dari segi kepelbagaian kepakaran tu akan saya jadikan sebagai sebahagian daripada panduan saya untuk membentuk kabinet nanti. Bukan saja terdiri daripada ahli politik, tetapi dari segi teknokrat dan sebagainya akan dimasukkan. Satu lagi yang akan menjadi fokus adalah dari segi kos sara hidup, yang merupakan isu besar. Dan ini juga salah satu daripada manifesto daripada Barisan Nasional, iaitu untuk menyelesaikan isu kos sara hidup, kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang besar, ya, kerana ketidaktentuan dari segi isu geopolitik di Eropah, Ukraine, Rusia dan sebagainya. Dan inilah perkara yang perlu diberikan fokus. Selain daripada itu, kita akan perkasakan semua agensi kerajaan, ya, dan juga jabatan-jabatan di dalam kerajaan. Banyak rungutan tentang kerenah birokrasi yang melampau di dalam jabatan kerajaan. Kelulusan ini yang kadang-kadang menghindarkan kemasukan peniaga pelabur-pelabur asing ke negara kita. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang mana setiap kelulusan tu terpaksa tunggu begitu lama dan sebagainya berbanding dengan negara lain. Kerenah birokrasi merupakan kerenah yang perlu diberikan fokus. Dasar luar juga kita mesti ubah, kerana Malaysia pernah menjadi kehadiran Malaysia di luar negara dengan dasar luarnya memang amat dirasai satu ketika dulu. Tetapi mungkin akhir-akhir ini mungkin agak kurang, mungkin kerana masalah sewaktu COVID dan sebagainya kita kurang menyerlah. Tetapi kita mesti mengembalikan keagungan lepas, iaitu dari segi peranan kita dengan dasar luar kita. Kita perlu dilihat lebih terlibat, dan kehadiran kita di dalam memperjuangkan isu-isu besar dirasai oleh dunia. Jadi ini juga satu perkara yang akan diberi perhatian. Satu lagi dari segi basmi kemiskinan, itu memang merupakan, it's not cliche, ya. Memang perkara yang perlu diperjuangkan. Di dalam RMK 12, kita akan menghapuskan miskin tegar pada tahun 2025. Jadi ini perkara-perkara kemiskinan ini mesti diteruskan. Dan juga merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar mesti diteruskan. Begitu juga untuk merapatkan jurang antara wilayah. Dan sebab itulah saya akan memfokuskan juga. Bukan memfokuskan juga, saya akan memfokuskan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak. Dari segi pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi di kalangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Dan seperti yang kita janjikan
layanan kepada Sabah dan Sarawak adalah sama saja dengan layanan kepada Semenanjung. Malah dari segi tumpuan kepada pembangunan infra dan sebagainya akan diberikan kita utamakan, kita berikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak.